Wah, okey, dipersilakan. Kejap minta dia orang slow TV sikit. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kata-kata hikmat macam mana ni? Okey, tadi Tiba-tiba kena terjahkan, apa-apa je boleh. dikongsikan pasport kejayaan. Jadi proses untuk menjalankan perniagaan Syongho tu dalam pasport kejayaan tu sebenarnya dah terperinci, dah detail. So kita cuma buat, tak semestinya guna buku tu, kalau tak ada buku tu pun tak apa, tapi buat seperti yang dicadangkan di situ. Jadi kalau kita buat benda ni berulang kali, buat dengan kata bersungguh-sungguh dan kalau ada rejection tak give up, terus buat dan terus buat. InsyaAllah pasti kita akan sampai ke destinasi impian kita. Sebab dalam menjalankan perniagaan Syongho ni, kita nak leader tu tak ramai. Kalau 3 leader, kekal 3 kita dapat tu pun dah syukur dah. So jadi yang 3 leader kita dapat tu, kita bantu dia dari segi bagi teknik, cara, knowledge yang lengkap. Dan dalam masa yang sama, kita mesti ramaikan orang. So, bila orang dah ni kita ramai, susahlah grup PB tu nak jatuh. Kalau lah kata orang ni beli bulan ni, orang ni tak beli bulan ni. Yang kita nampak, kadang-kadang tu memang melonjak naik volume tu. Jadi dia untuk jatuh tu susah. Sebab tu rahsia dia dalam networking business ni, orang pengguna ramai tu lebih bagus. Leader tu kita dapat, kalau dah dapat, let's say lah macam saya dah, Gold Diamond dapat 13 leader. Cukuplah 13 leader tu kita jaga dia sampai dia boleh jadi macam kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena ramaikan pengguna. Pengguna tu untuk personal point kita yang juga boleh jana pendapatan. Jadi dan proses meramaikan pengguna tu sebenarnya melatih kita untuk menjadi seorang yang sangat sabarlah dalam kita servis kalau pengguna kita ramai. Tapi kalau pengguna kita tak ramai, pengalaman kita servis tu sikit sangat. Jadi macam mana kita nak facing masalah-masalah yang timbul dalam group leader kita. Sebab itulah nak berjaya dengan betul-betul dalam perniagaan Syongho ni, jangan fikir siapa yang bergerak di bawah kita. Fikir apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu. Jangan fikir ada leader tak kita. Sebaliknya kita fikir macam mana kita nak tambahkan ahli dalam network kita ni mencapai sejumlah yang kita nak. Contoh kita target lah. Target mesti ada. Di tahun 2024 target saya nak tambah poin 26,000 poin. Okay, jadi bermula dari Januari sampai Disember tu, kita fikir yang kita punya plan tu nak tambah 26,000 poin tu kita buat untuk diri kita lah. Kita cari ahli, kita buat benda baru, jumpa orang baru, buat session orang baru. Yang downline punya site tu downline punya aktiviti. Jangan kita duduk tunggu downline kita yang kononnya leader dan nak bagi dia berkembang, kita tunggu aktiviti dia untuk kita menjalankan aktiviti. So kalau itu yang berlaku, memang network kita akan secara tak sedar kita nampaklah dia berkurang. Jadi suka tak suka, step pertama ramaikan ahli yang tak nak buat bisnes pun tak apa. Lepas tu barulah cari dalam yang ramai-ramai tu siapa nak. Yang declare dia yang kita nak. Kalau orang tu declare yang kita nak, kita pun kenalah memahirkan diri kita menjadi cikgu pula untuk mengajar mereka. Melengkapkan cara untuk mereka menjalankan perniagaan ini. Jadi nak tahu dia orang tu jalankan dengan betul atau tak, mestilah kita kena ikut aktiviti itu. Sebagai contoh lah, sekarang ni saya kat Kedah ni. Jadi kalau kita ada downline buat aktiviti parti kopi, diorang handle, diorang plan, diorang semua. Tapi kalau kita ada kelepangan, kita join sebagai pemerhati. So bila kita perhati, dekat situ kita tahu kat mana kena tambah baik, kat mana kena kata betulkanlah. So kita boleh buat postmortem, yang dah bagus yang mana, yang tak bagus yang mana. Jadi kat situ kita bolehlah
bagi tunjuk ajar kepada grup kita tu. Tapi kalau kita pun tak pernah buat, kita join grup downline kita punya parti kopi, macam mana kita nak nampak ada punya kelemahan tu di mana. Tapi kalau kita selalu buat, kita sebenarnya semua orang tak pandai asal-asal, tapi bila kita selalu buat, dengan selalu buat tu sebenarnya menjadikan kita sangat expert dari segi kalau macam ni punya keadaan macam mana nak masuk. Kalau Rio rendah macam ni nak tarik dalam fokus kita tu macam mana cara. Tu benda tu memang tak ada teori yang perfect lah. So semua kena buat sendiri dan kena fikir sendiri, kena handle, kena lalui berkali-kali. Lepas tu you expert lah. Bila you expert guna pakailah tu selamanya dan ia menjadi sangat mudah. Okay? Itu saja yang saya nak kongsi. Buat benda ni berulang kali sampai expert. Betul, ajar benda yang sama. Benda ni tu maksudnya kalau kita nak buat parti kopi ni sampai kita expert dan kita ajar benda yang sama kepada downline kita. Kalau nak buat OPP presentation yang 10 keping flip chart tu, buat sampai kita expert. Expert tu, flip chart mana pun kita boleh katalah dalam keadaan tu ada sesuatu yang kita boleh terus jam tu kepada keperluan dia di flip chart mana mengikut keadaan tu. Kita tak ikut turutan. Kadang kita ikut turutan kan boring. Tapi kalau kita tengok orang tanya pasal ni, kita terus jam kepada, tapi kita boleh sambung balik yang mana kita tertinggal tadi. Kita tak melerit. Yang ni kadang-kadang kat mana tadi yang boleh aku sampai cerita benda ni, tak boleh nak patah balik. Tu yang jadi macam keberkesanan tu kurang. So jadi kita kena praktis. Apa saja. Parti kopi ke, buat present Green Z ke, one Green Z ke, present OPP flip chart ke, present set perut ke, kan kita nak ajar orang guna yang shake tu, soya fiber late tu, granula. Kita kena so kita bila kita mula nak present tu, kita buat benda ni berulang kali, kita akan tahu. Jadi kalau nak tahu teknik yang saya ajar grup saya, bolehlah pergi cari dekat YouTube tu, banyak sangat rakaman-rakaman yang ada. So tengoklah kat situ. Okay, itu saja kot Alia. Kalau nak tanya bolehlah jawab. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa dengan GD kita malam ni? Okay, sebenarnya memang sangat-sangat betul lah. Of course betul apa yang GD kita cakap. Kena ulang banyak-banyak kali dan sebenarnya memang inilah platform, salah satu platform yang kita gunakan untuk kita buat praktis. Okay, sebelum ni pun, sebelum saya banyak dalam sesi online setiap dalam Selasa ni, kebanyakannya saya suka bercakap kan, sebab sebenarnya saya nak praktis diri saya sendiri. Siapa yang rasa tak nak praktis tu rugilah, korang lah rugi ya. Okay, dan juga betul sebenarnya bila GD kata kita kena praktis supaya kita boleh mahir dalam apa-apa jua keadaan. Saya just nak share, hari ni saya ada buat sharing macam biasa, saya memang bersama dengan kalau cuti sekolah ni kan, so ramailah saya punya PA yang join sekali. Okay, so hari ni saya bawa 2 PA saya lah, dan seorang tu hari ni dia punya mood dia nak duduk atas riba saya masa saya buat session. So bila saya dah selesai session, kawan saya cakap ni first time dia kata dia tengok orang sharing pakai buku dengan pen je. So saya bawa note buku saya dan saya share pasal plan saya satu pakai pen dan buku sajalah. Dia kata zaman sekarang ni orang pakai iPad kan, macam nampak canggih lah kan. Okay, sebenarnya kita memang kita of course kita ada slide kita dan macam-macam kan. So dalam keadaan kita bersedia dengan TV ke, dengan projektor sebagainya, kita bolehlah tunjuk. Tapi dalam keadaan saya yang masa tu seorang tengah riba dengan seorang budak ni, seorang lagi tengah macam-macam, tak ada apa benda dia buat kan. So keadaan saya yang sesuai pada saya masa tu, saya lebih selesa dengan pen dan kertas. Okay, so yang penting kita dapat present dengan apa yang kita nak present. Okay, kita ada flyer masa tu dan sebagainya kat depan, dan kita tak panik lah. Okay, walaupun segala haru biru yang berlaku dekat belakang kita, kita tak panik dan kita boleh teruskan dengan presentation kita. Okay, so saya terima komen dia. Mungkin pada dia saya nampak tak profesional ke, Wallahualam. Tapi
Yang penting kita macam saya cakap, kita dapat present dalam keadaan yang kita sedia pada masa bila pun. Kalau kita berada dalam satu hall yang selesa dengan PA system dan sebagainya pun kita boleh present dalam keadaan yang kita tak ada flip chart ataupun tak ada apa-apa pun, dengan ada tisu dengan pen pun kita insyaAllah boleh present. Okay, itu sebenarnya memerlukan praktis yang banyak, dan kalau kita nak praktis depan cermin saja mungkin tak cukup. So kita memang kena praktis dengan orang. So nasiblah siapa-siapa orang awal-awal tu yang dapat dengar kita punya presentation yang tak seberapa, tapi itu adalah memang dia punya perjalanan kita. Okay, so Kak Ana nak cakap apa, nak tambah? Ya, Ayah sebut pasal basically dalam apa-apa situasi pun kita masih lagi boleh present, tak perlu nak canggih, tak perlu ada apa-apa pun boleh present. I totally agree. That's one thing with Chong Ho, Didi Kak Liza and Didi Kak Ana selalu sebut, Aina buat Chong Ho ni jangan stress, relax je. You just share, do your best. Yang penting ilmu yang kita nak sampaikan tu perlu cukup, perlu tepat, perlu make sure that it's enough. Memang kena perlu cukup lah kan. That is something, proses pembelajaran tu sentiasa sampai, I believe that pembelajaran kita ni sampai kita mati, kita akan terus belajar. But at the same time, bila kita share, bila kita dah macam Gigi Kak Ina cakap tadi, kena continue buat benda yang sama ulang-ulang, practice makes perfect. It comes to a point, bila kita nak share, Ayah share pen dengan kertas, Kak Ina buat sharing dengan doktor pakar tulang ortopedik, ketua bahagian ortopedik UMMC tahun 2007 Disember, tak ada apa-apa. Tapi sebab ilmu dah ada, Alhamdulillah, and waktu tu memory pun Alhamdulillah muda kan, masih ingat apa semua. So I just share pasal buku hijau, I just and sebab ilmu tu, and bila kita bercakap dengan atas tahap kita tahu, bukan kita fikir atau kita rasa, tahu maknanya you really need to know. Sampai lubang cacing pun je kena cakap. Bila kita dah sampai ke tahap tahu, jadi kita punya kefahaman kita tu boleh sampai kepada penerima to the level of doktor pakar boleh tanya kita balik, okey, pada awak sebagai kakak pesakit, awak rasa kita perlu buat apa? Doktor bagi kebebasan untuk buat keputusan sama ada nak discharge ataupun tidak, Basri, adik Kak Aina. So it was at that level. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada. And dia nampak sendiri, kita insyaAllah, we are the walking testimony kan. Orang tengok kita, itulah we are the product kan, the walking product kan. So bila doktor pakar tulang tengok Basri, keadaan dia, and dia cakap, daripada apa yang saya nampak, he is well taken care of, and you know what you're talking about, and what do you think? So I said, discharge lah. So yang penting ilmu yang kita ada tu mesti ilmu yang betul, ilmu yang cukup, ilmu yang macam mana nak, we really need to know our stuff, and we really need to practice. Macam Ayah, I agree totally. Kenapa you kata every week muka yang sama juga. And for me pun selagi boleh, walaupun tak boleh pun, berbaring pun masih boleh bercakap, boleh fikir, I will just share. Sebab nak praktis tu lah. Sebab kalau tak ke depan, memang lama-lama lupalah, lama-lama dah tak, you akan jadi tumpul lah. So bila nak asah balik tu, ya Allah penat. Sebaik kita sentiasa asah, jadi usahanya tu tak sekuat, tak seteruk mana lah daripada kita biar pisau yang tajam, kita tak asah langsung, lama-lama tumpul, lepas tu nak asah balik, lagi susah. Sebab benda yang sama je, that's it. Okay, that's all. Okay, terima kasih banyak Kak Aina. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir malam ni. InsyaAllah kita ada another session next week, InsyaAllah, hari Selasa. Dan jika ada yang semua berada dalam keadaan sedia, sebelum kita nak berundur, kita nak ambil group foto sekejap. Dan jika untuk next session ada siapa-siapa yang nak praktis, okay, boleh bagi tahu apply masing-masing untuk cakap dekat Ayah atau Irna, cakap nak satu slot untuk share pasal minggu depan rasanya pasal produk dan health. Okay, ataupun nak share pasal testimoni, boleh insyaAllah. Okay, dan jika semua dalam keadaan sedia, boleh buka kamera, kalau tak apa, saya ambil gambar untuk kenang-kenangan
1, 2, 3. Kejap Sekejap lagi sekali 1, 2, 3. Okay, terima kasih banyak semua. Thank you very much Jidi Hasina untuk buat perkongsian dengan kita. Pada yang dalam diam-diam tu dia ni je. Okay, tak apa. So insyaAllah next week kita akan share the next topic, insyaAllah on product dan health. So saya nak galakkan untuk hadir lagi untuk tambah ilmu. Dekat sinilah platform untuk kita praktis bercakap dan juga sebagai audience adalah untuk kita dapat extra knowledge lah untuk kesihatan diri dan juga untuk family, insyaAllah ya. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Saya nak stop recording. Nanti bila recording dah siap. Terima kasih Ayah. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, Thank you no problem. everyone. Terima kasih. Bye.